Okay, kelas nampak tak slide saya? Nampak. Nampak. Alright. Ada doktor. Okay, see. Alright. Okay, can we flashback what we have learned hari Isnin? So, boleh saya dapat maklum balas daripada Zahid? Zahid adakah dalam ni? Zahid tak ada? Or daripada Ainun? Ainun Atikah? Saya doktor. Okay, Ainun, so what you have learned last class? There are 5 subtopic that we have learned, which are definition of distillation, location of rectifying column and sweeping section, volatility of component and boiling point, material balance, and also 3 lines, which is operating line, Y and Y equal to X line, Okay. and also equilibrium line. Okay. Alright, good. Okay, so hari ni kita akan continue balik. So remember last time last class I expose you to the derivations of the material balance. Kan you ada plate, N plate, and then kat sini N plus 1. So this one is N minus 1. So daripada this material balance, we are derive the equations of Yn. Okay, ingat this one adalah untuk enrichment ataupun rectifying line. Bagi operating line lah. Operating line yang pertama, which is dekat rectification. So yang kedua adalah saya expose kamu kepada M, which is untuk stripping. So this one dia memberi operating line bagi stripping section. So kat sini kita jadikan dia YM. Kita letak notation dia YM. So yang ni daripada sini kita akan tengok example. So kalau kita tengok sini dia ada dua lah. You guys kena tahu operating line. Okay, so untuk binary ni, binary distillation column, so binary ni ada dua komponen lah, A dengan B. Dalam calculations binary for distillation column, we have two approach. Okay, pertama adalah Lewis-Sorel method. Okay, yang kedua adalah McCarthy method. Okay, so apa yang membezakan di antara Lewis-Sorel dengan McCarthy method? So McCarthy method ni adalah graph method. Okay, so bila you ada Yn dan you ada Ym ni, dia akan gunakan untuk dapatkan number of stages menggunakan this operating line. So di samping tu bukan number of stages saja, dia akan tahu berapa stages dekat rectifying, berapa stages dekat stripping. And then what is the total stages, you boleh campur lah. Satu lagi adalah dekat tray mana feed kamu masuk. So feed tray daripada this operating line, kita boleh tahu juga feed tray. Okay, sama juga dengan Lewis-Sorel method, pun graphical, tetapi dia punya proses adalah dia tak ada Y equal to X line. Dia tak ada. Untuk Lewis-Sorel,
dia tak ada. Dia just ambil equilibrium line and then kita akan guna yn dan juga ym untuk menentukan number of stages dan juga feed tray kamu. Okay, any questions? Boleh ke? Kelas Boleh, sampai Doktor. sini okey ke? Alright. So, kalau kita copy balik, kalau kita tengok balik, you kena ingatlah these equations untuk ym and then equation this one untuk yn. Okay? So, daripada sini kita tengok example dulu. So, kejap ni. Okay. Untuk Lewis Sorrell, okay, graf kamu akan macam ni. This one adalah X, this one adalah Y. So equilibrium dia akan memberi satu garis yang curve macam ni. Okay, this one adalah EQ line. Okay, so daripada question selalunya dia akan bagi X feed ataupun dia akan bagi XD ataupun dia akan bagi XW. So this one adalah mole fractions of A dekat bahagian feed. Okay, A dekat feed. XD adalah mole fractions of A dekat distillate. Okay, distillate tu bahagian atas. And then XW adalah mole fraction of A dekat bottom, which is dekat bawah lah. So kalau kita buat block diagram, so this one is distillate, so mean XD. So this one is W, which is XW lah bottom. So this one adalah F, so kat sini adalah XF. Okay, boleh Alright, so daripada sini kita akan buat plotting equilibrium line ni bagi A lah. Okay, so what is important from this point? XF, XD, XW represent point to start, to end or to switch the equation. So equation kat sini kita ada operating line bagi rectifying, which is yn. Kita ada operating line bagi stripping, which is ym. So yang ni kita akan switch the equations bila kita masuk bahagian tertentu. Katalah let's say either you nak start dengan rectifying, selepas feed kamu, so selepas feed kamu dah tak boleh guna rectifying. Maksudnya bila feed ke bawah kamu kena switch the equation kepada ym, which is stripping equations. Okay, so sama juga sekiranya you nak start dekat bahagian bawah, which is you start at a stripping sections. So selepas XF, you have to switch menggunakan equations yn pula. Okay, so daripada sini, for example, katalah let's say I letak je satu number kat sini. Kalau XF 5% means that XF ini adalah 1. So katalah sini adalah XD kamu adalah 0.9. Kata kat sini 0.9. You akan start kat sini as a 0.9. And then XF kamu adalah 0.5 here. Maksudnya kat sinilah. Tak cantik saya punya ni. So XW adalah 0.1. Okay, so either untuk proses ni, you have to start dekat 0.1 pun boleh, otherwise you can start at 0.9. So mana-mana pun boleh. Alright, katalah you dapat satu equations ni, untuk Lewis Sorrell method, cara dia adalah you akan dapat satu equations untuk yn, for example. So katalah 1.779x n plus 1 plus 0.25 for example. So daripada sini you akan menggunakan number yang pertama 0.9 ni, substitute di dalam xn plus 1 ni, dia akan memberi nilai yn yang baru.
So generally bila you substitute dalam ni, dia akan memberi 0.9 jugalah. Ini memang value pertama memang selalu macam tu. So then daripada sini you akan dapat x, y, n plus 1 ni, maksudnya you dah substitute 0.9 dalam, you akan dapat satu value baru untuk yn. So yn ni you plot dekat graf ni, you akan dapat nilai x yang baru. So x ni nanti you akan masukkan sehinggalah you identify number seterusnya until you jumpa ni lah xf. So bila value seterusnya yang x nya you dapat nanti tu daripada unjuran graf ni, dia adalah kurang, kata let's say 0.5 kan, dia kurang daripada katalah let's say after the calculations you get yn, and then bila masuk dalam graf ni daripada graf x and plus 1 graf ni you dapat 0.49 which is lower than 0.5. Then untuk next iteration pula you dah tak boleh guna yn, you kena guna ym. So masukkan this value x ni ke dalam ym untuk you dapat calculation seterusnya. Sampailah, kat mana nak berhenti? Sampailah nilai x daripada graf ni adalah less than 0.1. Kenapa? Because xw ni adalah yang paling rendah adalah 0.1. So sekiranya you dah dapat less than 0.1, means that you have to stop your calculation, you have to stop your iteration. So number of stages adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Okay, boleh ke kelas? Any questions? Ada soalan? Boleh, madam. Alright. Okay, good. So sekarang ni kita tengok method yang pertama, example menggunakan Lewis-Sorel method. Okay. Kat sini kita ada benzene and toluene. Okay, di antara benzene dengan toluene, which one is more volatile? Adif, Iqbal? Iqbal, ada ke? Adik Iqbal? Ya. Which one? Di antara benzene dengan toluene, which one is more volatile? Toluene. Come again? Toluene. Toluene ke benzene? Toluene, bukan? Macam mana tu? What is the molecular weight bagi benzene and toluene? Benzene Manalah saya tahu macam mana? Sekejap. Di antara benzene dengan toluene, which one is more volatile? Mana yang akan vaporize dulu? Benzene. Benzene. Okay, kenapa? Sebab benzene punya molekular. Dia ada more molecular mass. Adif tak dengar lah. Oh, tak dengar ke? Sekejap. Mic saya. Rumah saya tengah hujan lebat ni sebenarnya. Adif okey ke? Sekejap. Mic saya okey tak? Dia dengar tapi sayut je. Tak kuat lah. Hello. Ya Adif. Medium tak? Doktor dengar? Dengar tak? Sayut. Dengar tapi tak kuat. Benzene has more. Adif, okey ke? Doktor tak dengar saya cakap. Doktor tak dengar.
Hello? Ya. Tak dengar. Okey. Tak apa, it's okay. So sama je untuk konsep dia, daripada dua komponen yang diberi kepada awak dalam soalan tu, you have to determine which one is more volatile. So di antara benzene dengan toluene, which one is more volatile? Kata let's say dalam kes ni antara benzene dengan toluene, definitely you akan tahu benzene akan lebih volatile. So dia kata kat sini a mixture of benzene and toluene contain 40% of benzene to be separated to give a product of 90% more of benzene at the top and a bottom product with no more than 10% of the benzene. So kalau kita tengok based on these questions, you buat satu block diagram. So yang masuk kat sini XF, dia kata consists of 40% more, means that kat sini is 0.4. Okay, so benzene adalah 0.4 is to be separated to give a product of 90% of the benzene at the top. So top tu means that distillate lah. So dia kata 90%. So kat sini XD kamu adalah 0.9. So means that dekat bawah ni adalah bottom. Dia kata a bottom product with no more than 10% of the benzene. XW kamu adalah 0.1. Kenapa 0.1? Because of the 10%. Okay, dia kata then the feed is heated so that it enter the column at its boiling point. So maksudnya dia panaskan dekat sini, dia masuk kat sini dalam bentuk boiling point. So kalau masuk dalam bentuk boiling point, maksudnya dalam bercampur dengan gas lah, mostly gas dah terbentuk vapor lah kat sini. Alright, so the vapor leaving the columns is condensate but not cool and provided reflux and product. So ke atas ni dia ada produk dan juga dia ada reflux, means that dia boleh return back lah kepada sistem. Okay, so dia kata it is proposed to operate the unit with the reflux ratio of 3 kilomol per kilomol product. So means that reflux kat sini, reflux simbol dia adalah R, so maksud dia adalah 3 kilomol per kilomol. So dia punya reflux ni sebenarnya dia adalah amounts yang masuk ke dalam distillation column, ratio amount yang masuk ke dalam distillation column over amount of yang keluar as a distillate. So simbol dia adalah R dan kat sini dia cakap 3. Okay, dia kata it is required to find a number of theoretical plates needed and the position of entry for the feed. So bila dia cakap dekat sini, means that soalan tu dia suruh kamu cari berapa number of stages ataupun theoretical plate, and then liquid kamu, feed kamu ni masuk dekat tray yang keberapa, plate yang keberapa. So dia kata equilibrium diagram for operating at 1 bar pressure is shown below. So dia bagi ni lah. Sekejap. Okay, equilibriums. Okay. So then bila you dah dapat information ni, pertama adalah once dah dapat soalan macam ni, pertama adalah you kena extract data. So the extract data is like this lah, you buat block diagram supaya you boleh imagine benda tu macam mana. So masukkan data yang diberi. Okay, macam ni. Alright. So extract sebanyak mungkin data yang diberi ke awak, tetapi you have to differentiate mana data yang digunakan, mana data yang diberi tetapi untuk mengelirukan. Okay, so tengok betul-betul. Alright. So daripada sini, ini yang saya dah extract tadi dalam bentuk macam dalam table ni. So XF 0.4, XD 0.9, XW adalah 0.1. So since these questions is not given to you, what is actually F kat sini? Dia tak bagi berapa nilai F. So means that dia akan memudahkan kamu because F ni you boleh assume. So second adalah, pertama you extract data buat block diagram. Kedua adalah you buat basic calculation you. Okay, choose your basic calculation. So basic calculation ni any number you, orang kata you nak guna pun tak kisah, tetapi the purpose of the calculation is to, orang kata nak calculate cepat. So then tak perlulah you letak nombor yang complicated macam 55, 175, 205 ke. Nombor yang pelik-pelik ni tak perlu. So apa yang penting adalah
You bagi satu number and then dia akan memudahkan calculation you. So you can use 100 kilomol, you can use 1000 because this thing nanti bila you darab or you times dia you darab ataupun you bahagi nanti dia lagi senang nak matikan. Okay? So katalah let's say for these questions I choose 100 kilomol. Okay? I choose 100 kilomol of the feed. So yang ketiga adalah you kena buat material balance. So material balance yang pertama adalah overall balance. So overall balance kat sini kalau you tengok block diagram, so katalah kat sini feed and then this one adalah distillate, this one adalah bottom. So overall balance yang pertama adalah F, apa yang masuk adalah bersamaan dengan apa yang keluar. So D plus W which is D and W. Okay? So daripada sini you dapati katalah tadi you guna you punya basic calculation is 100. So means that kat sini 100 sama dengan D plus W. So kita in case you nak jadikan D as a main untuk equation you, means that D equal to 100 minus W. Kalau you nak jadikan W, 100 minus D equal to W. It's up to you. Mana yang you rasa selesa. Okay? Yang ketiga, yang keempat adalah you kena buat elements balance. Okay, so untuk elements balance ni, since kita consider more volatile component which is more component A, so dalam case ni component A kita adalah benzene. So toluene tu you tak perlu nak tengok dah lah. Kita just tengok benzene sahaja. Alright, so kita ambil elements balance untuk benzene, katalah kat sini fix, darab dengan XF, D akan darab dengan XW, W akan darab dengan XW. So semua ni adalah molecular mole of benzene pada feed, pada distillate dan pada bottom. So then kat sini feed kamu adalah dia punya mole fraction tadi dia bagi 0.4. So means that yang masuk dekat feed kamu adalah 40. D adalah 0.9 darab dengan D sebab kita tak tahu lagi D apa. And then W kamu, XW kita ada 0.1. So kita times dengan W. So since W kat sini kita tak tahu lagi. So then kita buat macam lah. So you akan dapat this one is equation number 1. This one is equation number 2. Since kita dah ada dua equation, kita boleh substitute, masukkan all the element. You akan selesaikan untuk dapatkan amount of D and amount of W. Okay? Boleh ke kelas sampai ini? Boleh, Doktor. Any questions? So far so good, Doctor. Boleh So can we proceed? Yes, Yes, Doktor. can. Alright, thank you. So then daripada sini you dah dapat nilai D equal to previously D adalah 37.5. Then W adalah 62.5 and then F kamu adalah 100. Okay. So daripada sini reflux ratio, saya cakap tadi reflux R adalah reflux ratio. Kalau kita tengok bahagian atas ni, okay. Okay. Alright. So this one adalah distillate, this one adalah condenser. This one D, this one dia akan return balik kepada distillation kamu. And then reflux ni adalah conditions ataupun ratio Ln over D. Kenapa Ln? Ln ni adalah liquid yang masuk ke dalam sistem. So sebenarnya N ni entry lah, N plus 1 ke whatsoever lah. Tapi yang ke atas ni kita buat Ln plus Ln sahaja. So then daripada sini, R adalah represent ratio yang masuk ke sini bahagi dengan liquid yang keluar dekat distillate. So ini adalah bersamaan dengan 3 tadi. Alright. So daripada sini dia substitute, you akan dapat Ln. Kenapa? Sebab 3, D you dah tahu kat sini 37.5. Secara automatik you akan tahu amount of the liquid yang turun ke bawah ni. Okay, volume dia. So kat sini Ln kamu akan dapat 112.5. Alright, so then daripada sini kalau kita tengok another equation yang you perlu tahu adalah Vn adalah bersamaan dengan Ln plus D.
Alright, so kat sini pun ini pun daripada material balance sebab kita akan tengok kepada number of stages tu. So ini adalah Vn and then this one adalah Ln. Ingat tak semalam Ln equal to Ln plus 1, that's why dia tak guna Ln plus 1 sebab dia sama je. And then by considering yang ke atas ni akan keluar D, so Vn adalah bersamaan dengan Ln plus D. So substitute all the orang kata numbers kat sini, you akan dapat Vn. Okay, so daripada sini, since you dah dapat Vn dengan Ln ni, kenapa pentingnya cari this info? Because you nak substitute dalam operating line untuk dapat stripping operating line. Stripping pula, rectifying operating line sebab Yn. So Yn ni bersamaan dengan Ln over Vn xn plus 1 plus D over Vn xd. So Ln you kena tahu, Vn you kena tahu, D you dah tahu, Vn you tak tahu. So tinggalkan equations dalam bentuk Y equal to mx plus c. Okay, so dah dapat macam ni, you akan dapat ini satu equations which is untuk stripping. So next adalah kita akan buat benda yang sama juga tetapi untuk dapat operating line bagi stripping. Tadi rectifying, so now kita akan dapat untuk stripping pula. So kalau kita tengok equation untuk stripping ni, dia memerlukan Lm, Vm, W dengan Vm. So W kita dah tahu daripada calculation. So sama juga buat material balance dekat tray ni. So kat sini kalau kita nampak dia berbeza sedikit. So kalau tray M ni, liquid yang masuk dekat sini adalah daripada Ln, okay. So Ln ni yang daripada distillate tu, atas tu. Tetapi satu lagi liquid yang masuk adalah daripada feed. So yang masuk dekat Lm ni adalah dua liquid. Satu is daripada distillate yang atas tu and then daripada feed sebab dia ada continuous kan. So daripada sini si Ln kita dah tahu, feed kita dah tahu. So you akan dapat satu number kat sini bagi Lm 212.5 kmol. Substitute dalam equations untuk Vn pula sebab kita nak cari Vm kat sini. So you akan dapat kat sini Vm. So Vm ni sama dengan ni. So then masukkan dalam equations, you akan dapat satu lagi operating line equation. This one untuk stripping. So sama juga konsep dia, Y equal to mx plus c, satu garis lurus. Alright, so since kita dah dapat dua equations ni, then barulah kita boleh dapatkan number of stages menggunakan Lewis-Sorel method. Okay, once dah dapat operating line, so this one is operating line yang kejap ni. So this one is nombor material balance. Okay, operating line lah. Okay. Alright, so next adalah once kita dah dapat operating line ni untuk dua-dua line iaitu stripping dan rectifying. So next adalah untuk kita cari calculated of Y dan juga estimated of Xn plus 1 daripada graph. Okay, since dia kata kat sini all vapor is the condensed, so kita akan start kita punya calculations tu dengan XD which is 0.9. Ini saya cakap tadi lah, kalau kamu tengok dekat data ni dia akan bagi 0.9 as a XD. Kalau you nak start daripada bottom dulu boleh, means that you kena start dengan YM. Kalau you nak start daripada atas, you kena start dengan YN. So daripada equations ni, masuk Xn plus 1 ni, dia akan jadi XD which is 0.9. Masukkan this number, substitute dalam Xn plus 1, you akan dapat Yn kamu adalah 0.9. Okay, so daripada sini, pergi dekat graf ni. So point yang pertama adalah bila Yn adalah equal to 0.9, so you buat straight line to the equilibrium, you touch pada equilibrium line ni and then dropkan you punya line ni sampai dia berjumpa dengan X. So kat sini adalah Xn plus 1 yang baru. So kat sini dia dapat Xn plus 1 adalah 0.75. So the process will be repeat again menggunakan X 0.79 tadi. So
masukkan dalam equations ni. Kat sini 0.9, masukkan 0.79, you akan dapat satu lagi Y yang baru. Ini adalah Y yang kedua lah, which is 0.8175. So, proses ni akan repeat balik. Kat sini, 0.8175, you jumpa dekat sini, pergi dekat sini, jumpa kat sini, turun ke bawah, you akan dapat nilai XM plus 1 yang baru, which is 0.644. So, this process, dia akan repeat balik. So next adalah yang ketiga, katalah kat sini dah calculate. So ketiga dia dapat YN tadi adalah 0.708. So this one turun balik dapatkan nilai X yang baru. So then buat lagi sekali, dapatkan nilai Y 0.594. Then kat sini you dapat nilai S 0.382. But be careful, 0.382 ni actually dia dah kurang daripada fit kamu. So means that equation yang you guna YN dah tak boleh guna dah. So you kena guna YM equation. So masukkan nilai X ini ke dalam equations YM. So yang atas ni you guna YN equations, yang bawah ni you guna YM. Konsepnya sama, cuma you just twist equation sahaja. So proses tu berulang sampailah you jumpa nilai XN plus 1 yang baru ni, nilai XN yang baru ni melebihi macam ni, dah melebihi 0.1. You have to stop lah because bawah ni adalah XW. So kalau you dah lebih daripada XW means that you dah tak perlu buat calculation lah. So sampai sini je lah. So means that number of stages here adalah 1, 2, 3, 4, 5 stages and plus 1 reboiler. Okay. So daripada sini and then dia nak tahu berapa number of the stages selepas yang digunakan untuk rectifying. So untuk rectifying 1, 2, 3. Manakala untuk stripping 1, 2, 3, 4. Okey kelas? Faham? Kelas okey ke? Okey je. Syazah Syahira? Ya, madam. Okey, bila you nak tukar, bila you tahu you kena tukar equations daripada YN kepada YM? Bila kita punya lebih daripada fit kita. Dia dah kurang daripada fit kita. Betul saja. Apa benda yang kurang Syazah? Kita punya kita punya YN lah. Y ke? Are you sure Y? Side. Y ke X? Oh, X eh. X, XN plus 1 tu yang you dapat daripada graph is less than X yang XF kamu. You have to twist daripada YN kepada YM. Okay? Okay, Boleh? madam. Boleh. Alright, good. Okay, Ahmad Izu Firas ada ke? Yes, Doctor. Okay, so Izu Firas, can you elaborate YN punya equations? YN have two equation.
Yn has two equations. Yn. No way. Yn or Ym? N, Norway. N. Wait, yeah. Okay, boleh? Boleh ke Izul? Yn equal to ln over vn plus ln d over Vn. plus d over v. B over Vn. Okay, elaborate sikit boleh? Macam mana you dapat tu? Elaborate macam mana doktor? Izul tak dengar lah Izul. Hello? Slow sangat awak punya suara. Hello eh? Ya. Dengar tak? Ya doktor. Elaborate macam mana doktor? Macam mana you dapat benda tu? ln divide by Vn. You ada tertinggal lah satu lagi tu. Vn dapat daripada equation Vn equal to ln plus d. Boleh ke? Ya doktor. Saya boleh. Okay lah, saya bantu awak. Okay. So generally, equations ni pertama you boleh derive lah daripada material balance tu. Okay. Tetapi generally saya nak bagi tips lah. Otherwise you macam blur ataupun sukar nak remember the questions kan. Equations tu. So you kena ingat Yn adalah untuk rectifying section. Okay. So rectifying sections ni kita ada D, kita ada XD. Okay. Kita ada Vn and then kita ada juga Ln sebab liquid kan. Ni vapor. Okay. So kalau you tengok equations Yn ni untuk rectifier ni sama dengan Ln over Vn Xm plus 1 plus D XD and Vn. Pertama you kena ingat dia adalah material balance. Kena ada X, kena ada D dan sebagainya. Tapi kalau you tengok equation ni betul-betul, okay, you sebenarnya tak perlu hafal pun tak apa sebenarnya. So dia ada
Y ni dia punya kali dia adalah dengan V. Okay, sebab V ni is mati kan. So dekat rectifying ni V dengan Y ni. So kat sini L dengan liquid, distillate dengan ni. Kalau you tengok betul-betul, you tak perlu nak hafal exactly ataupun nak orang kata nak summary, nak buat material balance tu balik. Sebab kalau you ingat rectifying, dia akan ada benda ni. So ni YN, so this one XN plus 1. Kalau kita nak ni, kita akan campur LN XN plus 1 campur D, mesti ada XD. So di sini ada VN. So ni adalah bersamaan XN plus 1 plus D XD VN. So sebenarnya tak perlu nak orang kata nak ni pun. Ni as long as you practice selalu, secara automatik benda ni akan you akan remember. Sebab dia adalah untuk bahagian rectifying, dia akan guna benda ni je. Sama juga dengan YM, di mana kalau kat sini dia adalah VM plus 1 ataupun VM pun sama juga. So dia pun juga ada LM sebab M ni adalah untuk stripping. So anything, semua notation dia guna M. So kat sini XM plus 1 ataupun XM. And then since kat sini dekat bottom dia tak guna plus, dia guna minus. So minus adalah sebab dia keluar ni XW daripada material balance. So kenapa kena minus yang tadi tu? Plus dia sebenarnya material balance. You kena ingat je. Kalau M dia minus kat sini, kalau enrichment ataupun rectifying dia plus. So daripada sini sama juga. So sama je sebenarnya. You kena ingat, yang penting you kena ingat position dia tu kat mana. So kalaulah dia stripping means that all the notation ni you guna M lah. Cuma remember benda ni. Positif dengan negatif. Okay kelas? Alright, so next adalah kita akan tengok kepada number of stages menggunakan McCarthy method. So McCarthy ni yang paling banyak soalan ditanya lah sebenarnya untuk McCarthy ni. Okay. Sebab McCarthy sebenarnya lagi senang as compared to the Lewis Sorrell. Ada setengah orang suka Lewis Sorrell sebab dia melibatkan iterations. Ada setengah orang suka McCarthy sebab dia banyak shortcut. Okay, so sama juga untuk McCarthy, method yang kedua. Okay, untuk McCarthy ni sama juga, you kena gunakan YN sama dengan LN XN plus 1 VN plus XD D VN. Okay, so ini adalah equation yang pertama. M pula LM XM VM plus 1 minus W XW VM plus 1. So ini adalah yang kedua. Okay, untuk McCarthy ni dia ada a few line yang you kena ingat. Okay, yang you kena jaga ataupun carilah. Okay, this one is summary. Okay, daripada sini line yang pertama adalah operating line. So operating line tadi ni YM dengan YN. Okay, line yang kedua adalah Y equal to X line. Okay, line yang ketiga adalah equilibrium line. Okay, line yang keempat adalah Q line. Okay, nanti saya ajar awak macam mana nak guna Q line ni. Okay, so line yang seterusnya adalah okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 line ni. So in order untuk buat benda ni, dia akan membantu you dengan beberapa shortcut. Okay, pertama shortcut you kena tahu boiling point. Okay, boiling point ataupun status
liquid yang masuk ke dalam sistem. Okay. Status liquid yang masuk ke dalam sistem ni adalah represent Q line. Sebab Q ni sebenarnya energy. So, berapa banyak energi yang diberikan kepada sistem kalaulah boiling point adalah liquid U yang masuk ke dalam sistem adalah boiling point, Q dia adalah 1, dia ada graf. Kalau Q1 tu macam mana? So daripada XF ni, kalau Q1 dia macam straight line. Macam tu. Nanti saya akan tunjuk kat kamu. So yang kedua adalah kalau you tahu reflux. Okay, sebab reflux ni dia akan memberi shortcut untuk you dapat YN. So then you tak payah nak kira LN, VN semua ni sebab you hanya guna nilai reflux sahaja dalam equations ni. So dia ada beberapa shortcut yang boleh digunakan lah. Kalau you tahu reflux ni, you tahu boiling point ni, YN pun you tak perlu cari dah. So daripada tu you just drag one straight line sahaja. Tetapi dengan syarat you tahu what is you punya XF condition dan juga Q line. So dia ada a few shortcut lah. Alright. So katalah let's say kita ada satu graph macam ni. This one is saya summary dulu before I go or I show you the equations dan juga soalan lah. Okay. So this thing is you punya equilibrium line. Okay, this one adalah Y equal to X line. So kata let's say sistem you tadi tu adalah XD kamu adalah 0.9, XF kamu adalah 0.5, tadi 0.4 sorry, 0.4 and then XW kamu adalah 0.1. Okay. Konsep dia sama juga, maximum this one, minimum this one. This one adalah tengah-tengah. Okay. So kat mana berlakunya, kat mana digunakan operating line ni adalah pertama kita akan guna YN. Okay. So YN adalah kita akan start dengan XD. Kalau you tengok dekat sini YN adalah LN, VN, XN plus 1 plus D, XD and VN. So daripada once you dapat equations ni, yang paling senang adalah you jadikan this one kosong, you akan dapat satu pintasan. Okay, so bila X sama dengan kosong, you akan dapat Y sama dengan DXD plus VN. So you akan dapat satu pintasan dekat sini. Okay, so means that daripada point U kat sini, point yang pertama adalah sebab this one is straight line. In order untuk plot straight line, you kena ada 2 point. Okay, point yang pertama adalah 0.9 ni daripada XD kamu. Kalau kamu masuk dalam equation ni, sama juga macam Lewis-Torres sebelum ni, kamu masukkan 0.9, dia akan bagi kat kamu Y pun 0.9 juga. This one is point yang pertama. Point yang kedua adalah bila you jadikan X adalah kosong, you akan dapat pintasan kat sini which is YN plus 1 ni lah kat sini. Katalah let's say pintasan dia kat sini lah. So this one adalah XD DVN kamu. So you akan tarik satu garis ni, garis lurus kepada sini. Okay. Alright. So this one adalah YN operating line kamu untuk YN. Okay. Manakala yang kedua adalah YM sama dengan LM XM VM plus 1 minus WXW VM plus 1. So kalau kamu tengok equation ni pun sama juga, XM yang diberi kepada kamu adalah 0.1. So point yang pertama adalah 0.1 dengan 0.1. Okay. Then point yang kedua adalah bila X adalah kosong, you akan dapat negatif. So you akan dapat sini kosong, you akan dapat negatif WXW dengan VM plus 1. So be careful sebab saya takut nanti bila graf kamu buat ngam-ngam je kat bawah tu. So kamu tak boleh guna pintasan ni. It's okay kalau tak boleh guna, you kena carilah substitute dengan value lain. Tetapi as long as boleh reach 0.1 ni. Alright, so katalah you dapat satu point kat sini minus. So then kat sini ada satu point.
and then you akan start dengan bila X sama 0, you akan buat satu point yang dia akan cross. Macam tu. So this one adalah kamu punya YM. Okay. So daripada sini, once you dah dapat line ni, you akan buat ZZ. Okay. ZZ kepada equilibrium. Turun ke sini. So daripada sini, you tarik sehingga sini. Okay. Daripada sini, you pergi ke sini. Saya punya ni tak berapa cantik. Nanti you ni kepada yang cantik lah. Okay. Daripada sini, pergi ke sini. Dia mesti garis lurus yang, orang kata garis lurus yang betul lah. Saya punya ni tak ikut scale sangat. Okay. So kalau dia dah lebih, kamu tengok dia punya XF kan, dia dah lebih. So dia akan follow XM lah, YM lah. Okay, so since dah lebih sini, you kena stop. So number of stages adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So number of stages adalah 8. So tapi this one is 7 sebenarnya. 7 stages because this one dah terlebih, this one adalah reboiler. Dia dah terlebih daripada 0.1. So means that this one is reboiler. So number of stages kat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 1 the reboiler. Okay, then dia tengok kat sini, kamu punya feed tu masuk pada stages yang mana. So kita akan tengok kat sini. So feed kamu SF ke sini, means dekat titik persimpangan ni. So SF kamu adalah di antara stages 4 dan stages 3. Katalah 3 daripada atas, maksudnya 3 daripada bottom macam ni. So stages dia di antara tray ketiga dengan tray yang keempat daripada bottom. Okay, boleh ke kelas? Any questions? Doktor, Ya. saya tak tangkap. Yang antara 3 dengan 4 tu apa? Feed 3 dengan 4, 3 dengan 4 feed stages stages yang masuk. Feed. Okay. Feed kamu, F. F masuk stages mana? So dia macam seolah-olah like this. You ada distillation column. So this one is stages number 3. This one is stages number 2. This one is stages number pertama kan? First. Sebelum dia pergi kepada D lah kat sini. So this one is stages number 4. F kamu tu adalah di sini. Di antara 3 dengan 4. Boleh? Kalau contoh dalam kawasan tu ada 2 nombor dalam tu. Maksudnya macam mana lah? Ada 2 nombor? Kan kita nak pilih dia punya feed tu kan, antara silang X, silang line hijau tu kan. Betul? Let's say kalau dalam area tu ada 2 stage dalam tu. So tak macam mana mungkin. kita nak, tak mungkin. Tak mungkin sebab dia macam gitu. Sebab stages saya ni tak cantik sebab dia graf saya bukan actual graph. Kalau graph betul kamu akan ikut line graph tu kan. Dia macam straightly horizontal dengan straightly vertical. Okay. So bila dia macam bersilang tu, bersilang graph tu, okay. Kan? So ini line XF kamu. So bila bersilang tu, you tengok ke mana dia. So dia akan pergi sini. Katalah sini kan. So this one memang clear lah, katalah ni stage 1, ni stage 2, ni stage 3. So means that dia dekat stage, masuk stage nombor 2. So means dia masuk ke sini. Okay, faham? Clear. Okay, boleh Boleh. Alright. So selalunya mistake the student adalah bila answering adalah dia punya plotting ni. Plotting ni. So kadang-kadang you tersilap kat sini, kadang-kadang tersilap dekat this something macam ni. So that dia punya tu you macam, you bukan buat macam ni lah, bukan atas. You must remember stages ni untuk McCaptil adalah di antara operating line dengan equilibrium. Dia bukan daripada bawah tau. Dia bukan dekat Y equal to X line. Itu lain pula nanti ceritanya. So you kena faham, you are able to differentiate and then how to draw the
stages tu menggunakan operating line. Okay? Alright. Bolehkah? Can I proceed to the next ni? Boleh tak Doktor? Alright. So then kat sini adalah bila you calculate ni, dia akan memberi you actual numbers or stages yang diperlukan daripada sistem. Okay? So generally, kalau kita nak tahu number of stages ni, stages setiap proses ni, stages ni dia mesti ada maximum stages. Dia mesti ada minimum stages. Okay? Okay. So stages yang kita dapat daripada graphical tu adalah number of stages yang kita perolehi this one. Adalah di antara lebih kecil daripada maximum stages, lebih besar daripada minimum stages. Okay? Ini adalah theoretical stages yang you dapat. Okay. So macam mana nak cari minimum stages, macam mana nak cari maximum stages. So minimum stages ni you akan dapat dekat total reflux. Okay. Minimum stages ni you akan dapat dekat minimum proses. Dia minimum reflux, dia akan memberi maximum stages. Total reflux, dia akan memberi minimum stages. Faham ke? Ke confused? Okey ke kelas? Okey Doktor. Okay. Alright. So macam saya cakap sebelum ni, total reflux maksudnya kalau you tengok R equal to ln over D. Okay. Kalau total reflux maksudnya apa yang kosong? Kosong. Total reflux. Bila kita cakap total reflux, what is zero? Hasmina? Hasmina, are you there? Yes, Doktor. Hasmina? Yes, Doktor. So if total reflux, what is zero? Minimum stage. Bukan, saya kata bila total reflux, kalau you faham, kan kelas previously I touch little bit on the reflux, right? So sekiranya you buat proses tu, you buat total reflux, apa yang kosong? XM. Tak, apa yang kosong? Look into the block diagram. In case you unable to understand the principle, you look into the diagrams. The diagram will give you the answer. I do touch sedikit pasal reflux tadi kan? Okay, so now I mentions about total reflux. What is actually reflux and then what happen bila berlaku total reflux? Boleh ke Hasmina? Macam tak dapat lah Doktor. Tak apa, kita cuba Aminuddin. What you understand? Aminuddin ada ke? Ada Doktor. What you think? What happened during total reflux? And then what is reflux and what happened during total reflux? The reflux. Total reflux tu apa soalan ni Maiden? Saya macam pun
What happened during reflux? Jadi kosong. Apa yang kosong? Total reflux. Yelah, apa yang kosong? Itu sebenarnya saya nak tanya, apa yang kosong? Siapa yang kat tangan ni? Sorry, saya tak nampak. Aminuddin. Tak pasti. Saya ajar laju. Oh, tak pasti, okey. Saya ajar laju ke? Korang tak stop pun saya. Farhan? Muhammad Farhan? Yes, Doktor. Okay. What happened during reflux? Reflux is when the condition where vapor and liquid are passing each other in the column. Simplifykan dia. Simplify your own words, using your own word. What is reflux? Doktor. It's okay. Take your time. Tapi jangan lama. Doktor. Ya, Zafir. Maksud reflux tu maksudnya dia recycle back dalam distillation column tu. So Yes, maksud correct. distillate tu akan jadi kosong lah. D tu kosong. Betul? Ya, betul lah. Itu je saya nak sebenarnya. Oh. Okay, Aminuddin, Farhan, Hamizah, faham ke? Okay. Okay. Faham. Bila you tengok material balance macam ni, kan saya kata reflux, kan saya cakap tadi. Reflux tu maksudnya dia return back of the liquid ni ke dalam distillation column. So means that bila kalau normal reflux, macam reflux 3 lah for example. So maksudnya ada some portions return back. Ada some portions produk. Okay. Tetapi bila total reflux, maksudnya total reflux, keseluruhan dia reflux akan balik. Maksudnya keseluruhan dia return back ke dalam distillation column. Macam kawan kamu cakap. So means that D adalah 0. Boleh imagine tak? Maksudnya kalau tu saya kata block diagram ni walaupun dia bukan actual tetapi dia boleh membantu kamu. So kat sini vapor yang masuk, vapor dia akan condense jadi liquid. So liquid ni nanti dia akan terpecah dua. Okay. Satu pergi ke reflux, satu pergi ke distillation column ni balik as a reflux, satu lagi as a distillate. So sekiranya dia kata total reflux means that kat sini tutup. So all the liquid return back to the column. So means that D adalah 0. So bila D adalah 0, ln over 0 dia akan jadi berapa? Okay. So daripada sini bila kita tahu total reflux, kalau kita tengok dekat equations ni, kalau you tengok Vn plus 1 equal to ln plus D. Okay, kalau kita tengok material balance kan. So V yang masuk kat sini, Vn plus 1 ni adalah bersamaan dengan liquid yang keluar ke bawah, ln, dan juga D ni lah sebab dia keluar daripada stage ni. Okay, so bila D kamu adalah 0, Vn plus 1 kamu adalah ln. So dia return back kepada kamu punya equations Yn equal to ln Vn xn plus 1 plus xd plus Vn d. So kat sini dah kosong. Okay. So Vn plus 1 ni dia akan jadi ln. So y kamu ni dia akan jadi yn sama dengan xn plus 1. Okay. Faham ke? Kelas okey ke? Tak faham, Doktor. Tak faham. Cakaplah kalau tak faham korang ni. Okay. So, sampai mana tak faham tadi tu? Yang mana? Yang
Kat mana supaya Yang senang equation saya. tu. Yang doktor potong-potong. Yang equation doktor. Yang Equation potong-potong. Yang Potong ni. This one ke? Okay, kita back Ya balik doktor. kan secara logiknya kalau D kosong, ln over 0 kan. ln over 0 kalau kita kira tak boleh kira kan kalau ikut kan. R equal to Mathematically. ln over 0. So reflux tak adalah. Maksudnya dia is reflux punya total. Faham tak? So this thing dia tak akan kira. Okay. So kat sini kalau you buat material balance, kalau ikut kat sini, ni adalah stage N for example So kat sini adalah Vn plus 1 lah ataupun Vn. Tetapi liquid yang keluar kat sini adalah Ln, betul? So Betul. daripada material balance, Vn plus 1 adalah yang masuk kat sini, yang keluar adalah Ln plus dengan D, betul? Material balance. Material balance dekat Betul. sini. ln plus D. Betul Okay. So sekarang ni at total reflux, kamu punya D adalah sama dengan Kosong. 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 Masukkan dalam equation ni, apa yang terjadi? Jadi ln je lah. Dia. Vn Vn plus 1 plus 1 equal to ln. Ln, betul? Betul. Alright. So, daripada sini, sebab dekat bahagian rectifying, dia punya equation adalah Yn sama dengan Ln Xn plus 1 Vn plus Xd D Vn. Betul equation ni? Ya, betul. Okay. D adalah kosong. So dia kosong. Betul tak? Kosong darab kosong. Kosong lah. Betul? Betul. Betul. So Ln adalah bersamaan dengan Vn plus 1 Vn Xn plus 1. Betul? Ya, betul. Vn plus 1 boleh mati tak dengan Vn? Boleh. Okay, kenapa boleh? Kelas hari Isnin hari tu. Kenapa boleh? Sebab apa? Sebab keluar dia sama dengan yang masuk, betul? Apa yang keluar sama dengan apa yang masuk. Apa yang keluar sama. Sebab vapor ni, amount of vapor ni kita consider as a molar constant. So, dia adalah Vn bahagi Vn equal to 1. Betul tak? Betul. Betul doktor. So Yn kamu adalah bersamaan dengan Xn plus 1. Betul tak? Okay. This one, okay. This one adalah line apa? Operating line. Mana operating line? Dia memang operating line. Y equal to X. Operating line kamu ni, dia akan sama dengan Y equal to X line. Faham tak? Faham. Bila at total reflux, operating line ni dia akan sama dengan Y equal to X. Itu yang pentingnya kita faham benda ni. So, katalah X kamu yang masuk adalah 0.9, kat sini adalah 0.1 XW. So, di semua XD adalah 0.9. So, bila operating line kamu adalah bersamaan dengan YX, secara automatik stages kamu, number of stages adalah 2 plus 1 reboiler. Okay. So, what can you say from here? Apa benda kita nak cakap kat sini? Bila total number of stages and it reflect to this graph, what will happen? Apa benda? Amir Zafir? Saya tak sure doktor. Maksudnya dapat 2
stage, satu reboiler. Hmm. Itulah saya boleh conclude ke apa yang doktor nak masukkan? Betul, tapi kalau you tengok yang ni, ini adalah bila reflux kamu adalah 3, betul? Bila reflux kamu adalah total reflux, dia akan bagi macam ni. What can you say from this condition? Maksudnya bilangan stage tu berkurang. Okey, Ke so tak berkurang tu dia mencapai? jadi apa? Betul, Ha? dah betul dah Macam tu. Aha, Dah maksud? betul dah. Dalam kata lain, Dengan kata lain. dengan kata lain, slide sebelum saya sebelum ni. Aduh. Saja orang media petang-petang ni main-main pula. Slide saya sebelum ni, apa benda? Okay, so this one bila R sama dengan 3, dia bagi number of stages banyak. Bila total stages, total reflux, D kosong, dia bagi kamu 2 je. Dapat tak? Dapat tak apa benda saya nak ni? Saya nak you. Dapat. Okay. Saya dapat bilangan stage je lah doktor. Yang tadi banyak, yang ni sikit. Okey, tak apa. Ada yang dapat tangkap tak apa benda saya nak cakap tadi? Amir punya dah betul dah, cuma in a correct, orang kata bahasa teknikal. Umi ada tak Umi? Ketua kelas? Ada. Okay, can you help? Saya pun bela-bela kat sikit. Doktor, kita dapat minimum stage. Yes. Rosyahira, thank you very much. Okay, so macam yang saya cakap tadi, okay, saya nak relate kan. Okay, so saya kata bila R kamu 3 tu, you akan dapat theoretical stage yang kamu operate lah. Maksudnya untuk distillation kamu kira macam tu. Tetapi bila dekat industri, bila kita nak kira stages ni, adakah stages kita ni betul kan? So that kita kena tahu minimum stages, kita kena tahu maximum stages, so that stages yang kita kira tu betul. So macam mana nak tahu minimum stages? Minimum stages adalah bila condition tu pada total reflux. Kamu tengok kat sini, kalau total reflux dia akan bagi 2 stages. So maksudnya pada total reflux ni, dia akan memberi minimum stages yang paling minimum you kena ada. Faham tak? Untuk proses tu, dia is minimum. Kalau you tak buat minimum, separation tak berlaku. Bukannya tak berlaku, maksudnya orang kata not perfect lah, macam tu. Okay, that is the minimum stages required untuk sistem you. Minimum stages. Manakala maximum stages ni adalah, maximum stages lah. Kalau you buat banyak, katalah maximum stages yang you kira adalah 30. Sekali you buat 40. 40 tu berguna ke tak? Kalau konteks engineer. Membazir lah. You boleh buat as 40 is okay. Tetapi pertambahan saiz menyebabkan pertambahan material and then pertambahan duit lah. Bertambah juga energi. Sebabnya dalam sistem distillation ni, you kan bermain dengan elektrik kan. You bermain dengan haba. So dia macam tak efficient lah. So that you punya design tu kena ada minimum stages. Maksudnya at minimum you kena ada stages berapa. Okay? At maximum, you kena ada stages berapa. Okay? Boleh? Faham? Faham doktor. Alright, good. So, this one is totally akan beri minimum stages, tetapi at orang kata ni total reflux, at minimum reflux dia akan memberi maximum stages. So, kita akan tengok maximum stages pula. Okay. So maximum stages ni adalah macam ni. Okay, katalah you ada satu sistem. Okay, this one y equal to x, equilibrium line.
Okay, untuk maximum stages ni, you ada XFU. XFU adalah 0.4 tadi. Katalah sistem tadi, dia punya ni adalah ke sini. Okay, you punya apa tu, feed kamu tadi kan, dia macam tu. So, XF kamu ni, okay, yang ni untuk maximum stages ni, you kena tahu Q-line. Nanti saya ajar macam mana nak calculate Q-line. Q-line ni sebenarnya dia memberi, dia menunjukkan morfologi liquid yang masuk ke dalam sistem you. Morfologi tu maksudnya dia masuk dalam bercampur liquid gas ke, dia solid liquid ke, dia solid gas ke, supersaturated gas ke, dia akan memberi line ni. So line ni is very important sebenarnya. Nanti dia boleh buat shortcut sebenarnya. So di sini juga Q-line ni satu untuk buat shortcut calculation untuk dapatkan stages, satu lagi untuk mencari minimum stages. Okay, ada dua lah kat sini. So then you dah tahu nilai XD tadi adalah 0.9 for example kat sini. You just buat satu garis lurus daripada XD ni, daripada Y equal to X ni, XD, buat garis lurus kepada pinch point kat sini. Okay, you pinch point kat sini. Okay, sama juga kat sini adalah XW 0.1, this one is XW 0.1. So pinch point dekat equilibrium yang bertemu dengan Q-line kat sini. So then number of the stages kamu adalah, nak kira stages adalah, you buat satu garis lurus dekat sini, sepatutnya dia ni lah. Macam tu, lepas tu sambung balik kat sini. Ni dah tak berapa cantik lah. Saya punya ni tangan tak straight. Okay, so bila you kira kat sini, katalah kat sini number of stages dia generally banyak lah, katalah 15. So means that at a minimum stages, kamu akan dapat 15 stages, macam tadi is 7 and then yang tadi tu 2. Faham tak maksud saya? So ini adalah design kamu. So design kamu adalah 7 tapi number of stages according to the minimum stages ni, minimum stage minimum stage pula dah, minimal reflux, dia akan memberikan kamu maximum stages. So maximum stages ni adalah 15, manakala total reflux dia akan memberi minimum stages kat kamu. Okay, boleh? Any questions class? Boleh ke? Boleh doktor, faham. Okay, faham Okay, saya ambil example so that after example tu kita take a break, nanti you balik you buat revision sedikit. Okay, boleh? Alright. Okay, so untuk make capital ni, okay, sama juga you ada YN ni and then you ada YM juga. Okay. So then this one is cara macam saya dah ajar tadi lah, macam mana nak dapatkan semua ni. So katalah example ni, kita gunakan konsep example yang sama tadi, benzin dengan toluene and then 40%, 90% dan juga 10%. So this one is XF, this one is XD, this one is XW. So dia kata feed is heated so that it enter the column at its boiling point and then the vapor. So kalau boiling point, sebenarnya kalau boiling point dia memberikan Q sebenarnya. Okay, so daripada sini R adalah 3. Okay, and then sama juga konsep dia, kita akan dapat nilai W dengan D juga. Okay, tadi sama je, kita guna 100 by considering material balance settle. So then kita akan masukkan dalam this equations, kita akan dapat YN lah dengan YM. Okay. So ini material balance yang kita ambil sama macam sebelum ni. Okay, so daripada sini kalau kita tengok graf dia berbeza sedikit lah dengan Lewis Sorrell. Sebab Lewis Sorrell dia atas, dia guna iteration tu dari equilibrium. Kalau yang ni dia masukkan kat sini and then dia tarik warna merah ni adalah YN. So yang hijau ni adalah YM. So then dia buat ZZ ni, you akan dapat lah. So kat sini number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This one ngam-ngam dekat 0.1. So dia akan consider 7 theoretical stages lah. Kalau tengok kat sini, since dia masuk at boiling point, supposed to be daripada XF ni kepada persilangan tu dia straight line.
supposed to be. Nanti kita boleh check lah calculation kita atau graf kita tu betul ke tak based on Q line ni. Okay. So ini boleh Okay. Kedua adalah okay, Q line. Okay. Alright. So this one adalah equations untuk menentukan final equation untuk Q line. Okay, kenapa pentingnya Q line ni? Kalau you tengok dekat sini. Okay, kejap. Okay. Right. Kalau you perasan dekat sini, this one is distillate. This one is you dekat you punya XF lah. This one is XW. Alright. So generally Q line ni dia memberikan definition yang berbeza. Katalah you tadi you masuk dekat boiling point. So generally boiling point ni Q adalah 1. So dia adalah straight line. This one adalah Q equal to 1. Straight line tu maksudnya nanti dekat persilangan di antara okay, katalah kat sini adalah XF kamu, persilangan di antara YN dengan YM tu dia straight line. Ni, di antara sini dengan persilangan ni dia straight. So ini adalah represent Q equal to 1. Sekejap dia tak function pula. Okay. Q equal to 1. So kalau kamu tengok soalan tu ataupun condition yang diberi, ikutlah nanti kamu kerja dia kata oh boiling point, masuk distillation ni masuk at boiling point, you do not need to calculate what is Q. So maksudnya tak perlu guna this equation lah sebabnya Q kamu tu adalah 1. Okay, so tetapi calculation tu akan valid sekiranya you dapati liquid yang masuk tu adalah co-liquid. Kalau co-liquid maksudnya Q adalah lebih daripada 1. So lebih daripada 1, this one 1 maksudnya ke arah sini lah. Q kamu tu dia akan switch Q adalah lebih daripada 1 sebab this one is 1. And then kalau is partly vapor and then partly vapor maksudnya dalam ni dia ada liquid dan juga dia ada vapor. So kat sini satu lagi yang you tak perlu calculate adalah saturated vapor sebab Q adalah kosong. So Q adalah kosong is like this. This one adalah Q adalah kosong. So kalau dia kata partly vapor, so ada liquid ada vapor, dia adalah in between di antara Q adalah 1 dengan Q adalah kosong. So in between ni adalah condition bagi feed liquid yang masuk ke dalam sistem kamu tu adalah partly vapor. So Q adalah di antara 1 dengan kosong. Kalau dia kata superheated vapor, so means that Q kamu adalah kurang daripada kosong. So yang you kena calculate adalah Q lebih besar daripada 1, Q di antara 1 dengan kosong, Q lebih kecil daripada kosong. So equation tu hanya valid untuk this equation. Boleh you nak calculate untuk 1 dan kosong tu, tapi dia macam buang masa you je calculate sebab you sebenarnya kalau you dah tahu tak perlu calculate pun, you just boleh shorter your time for calculations lah. Okay, so macam mana nak kira sebenarnya Q tu adalah represent heat yang diberi kepada sistem you so that molekul A tu, more volatile component tu boleh vaporize macam tu. Okay, so daripada sini dia akan buat equations lah. Kalau by considering kita tengok pada conditions ni, you masukkan untuk Q line, you masuk VN, LN, XD ni, dia sama je macam yang operating line rectifying, tetapi bila kita nak consider on the Q, kat sini kita guna VQ, YQ, and then X adalah XQ, tapi D ni distillate tetap distillate lah. So bila you arrange all the thing dengan material balance dekat feed tray semua ni, dia akan memberi equations yang macam ni. Okay, this one you boleh belajar derive lah, tapi kalau you tak nak, you boleh hafal. Otherwise, you just remember Q ni sebab dia adalah dekat condition feed kamu. So kat sini kamu kena ingat XF lah. Dia sama macam rectifying minus, kat sini XF tapi Q, and dekat bawah ni mesti Q minus 1, Q minus 1. So this one adalah Q line lah.
Okay, so this one adalah untuk kira sekiranya diberi entalpi. So yang ni pun you boleh ingatlah apa tu entalpi, ada things juga yang diberi adalah entalpi lah. So that this one boleh digunakan untuk kira LM lah. Okay. So dense, Q, alright, and then R. So saya masuk sikit lagi boleh? Sebelum kita stop. Boleh doktor. Okay, so dense adalah kita akan buat shortcut. Okay, saya ajar macam mana shortcut. So shortcut ni pertama adalah tadi Q line. Okay, yang kedua adalah reflux. Kan tadi saya cakap Q dengan reflux kan, macam mana nak buat shortcut. Shortcut ni sebenarnya dia macam ni. You ada operating line, YN. N no way. So generally bila either you nak guna satu ataupun you nak guna YN ataupun YM, tak kisahlah mana-mana, tapi selalunya saya suka guna yang atas lah, rectifying. So bila you ada satu equations and then kita nak kira stages lah. So kat sini XD. So then you dah dapat pintasan dia, you akan dapat apa ni, satu garis lurus operating line YN. Okay, so pertama adalah you tahu shortcut bagi you tahu Q equations. You boleh kira Q sebab daripada sistem you apa tu diberi value untuk Q, ataupun dia cakap tadi macam boiling point. So kat sini SF kamu adalah 0.4 tadi for example. So katalah tadi macam case tadi dia kata masuk at a boiling point. So means that Q kamu adalah 1. Straight je macam tu. So you just buat satu garis lurus daripada XF ni straight naik ke atas. This one adalah Q line. Okay. Kenapa saya cakap shortcut? Sebab bila you dah tahu Q line, no need for you untuk tahu YM. No need. Okay, kenapa? Sebab daripada sini you dah boleh buat satu garis lurus kepada XW. You just buat satu garis lurus je. Tak perlu you cari pintasan ataupun 2 point untuk YM. Okay, so you just buat satu garis lurus and then as usual terus buat stages. So kat sini dapat 1, 2, 3 stages. One reboiler. Okay. So this one kalau you tahu Q line. So sama juga sekiranya katalah diberi Q line kamu tu dia bukan 1. Dia adalah di antara 1 dengan 0. So kita padam balik yang ni. So katalah macam tu, Q line di antara 1 dengan 0. So means that pinch point kamu adalah dekat sini. So then kamu akan buat satu garis lurus daripada pinch point ni ke sini. So kamu punya graf adalah macam itulah. Okey, boleh? Boleh ke kelas? InsyaAllah boleh, doktor. Boleh doktor. Okay. Alright. Seterusnya adalah equation seterusnya adalah untuk representing YN. So YN selalu LN, VN, XN plus 1 plus XD, DN, VN. Okay. Sometimes akan berlaku masalah because you terlupa macam mana nak derive LN, sebab LN ni ada F lah, whatsoever, ada apa tu LN plus 1 lah sebagainya, ataupun you terlupa nak derive VN tu, macam susah sangat nak buat material balance. Satu cara lagi adalah macam case sebelum ni, dia sebenarnya dia bagi kamu macam this case, dia bagi kamu nilai R. Dia cakap kat sini. So this one adalah data yang boleh digunakan untuk calculate YN. Sebenarnya YN pun boleh derive daripada reflux. So tanpa you kira LN dengan tanpa you kira LN dan juga VN, you boleh derive new equations. Equation at the end nanti value dia sama je, tetapi kita gunakan nilai reflux. So kat sini adalah YN adalah bersamaan dengan reflux
Saya confirmkan balik. Okay, reflux adalah reflux plus 1 xn plus xd and r plus 1. Ini lagi senang sebenarnya you nak ingat. Kalau lah question tu bagi kamu kepada reflux, so bila reflux, ingat dia adalah yn, bahagian rectifying. So means that you kena ada xd and then you kena ada reflux. So apa yang you boleh buat adalah, you tengok kat sini, reflux r plus 1 xn and then dia guna plus xd kat sini r plus 1. So kalau kamu nak guna apa tu untuk kejap dia hang sekejap. Kalau kamu nak guna Q, dia kamu perasan kat sini Q and then kat sini is minus and then minus, this one is minus, this one XF. Ni kenapa Q guna F? Sebab dia adalah feed kamu. Liquid dekat feed yang masuk macam mana. That's why dia guna SF dan juga minus. Sebab minus ni dia dah nak masuk kepada stripping lah. Tapi kalau reflux, kalau you tengok kat sini, reflux dia guna reflux plus 1 XN, kat sini is plus because rectifying is selalunya plus dengan XD and R plus 1. Sebenarnya dia senang sebenarnya nak ingat. You kena tahu benda tu position dia dekat mana. That's why saya kata kalau you boleh derive daripada material balance, is good you boleh derive. Kalau you tak nak ingat. Tetapi kalau you boleh catch up dia punya condition tu dekat mana, sebenarnya dia bermain dengan benda yang sama je lah. Plus, make sure you plus XD or XF, lepas tu plus 1 ataupun minus 1. Macam tu lah. Okay. So, yang ni saya dah sentuh. Saya just tak sentuh macam mana nak dapat RM je nanti untuk next class lah. Okay, class, any questions? So, I stop teori sampai sini. Nanti kita akan buat latihan lah pula. Okay ke? Okay, doktor. Yang last kali tu, equation last tadi tu, XD ke DXD? XD. Untuk reflux ke? XD sahaja. Yang reflux yang last kali tu. XD sahaja kan? Ya, dia tak ada D. Okay, any questions lagi? Otherwise, you guna je equation yang sebelum ni, ln tu, macam mana jadi reflux tu sebenarnya you boleh derive. So reflux, you ingat reflux equal to ln over d kan. So ln tu dalam equation yn tu, dia tukarkan, dia substitute dengan reflux. So ln tu adalah bersamaan rd. So nanti dia twist, that's why dah tak ada dah d tu sebenarnya. Alright, I think that's all. Sekiranya tak ada questions. So, thank you class for your attentions. Nanti saya akan bagi sample of the exercise, So, make sure you buatlah untuk you lagi faham. So, saya akan bagi exercise on the equilibrium. So, how to derive the equilibriums and then McCaptil dan juga Lewis Oral. Maybe Lewis Oral dulu. McCaptil tak habis lagi kan. So, perhaps next week kita akan habiskan binary system. So, make sure you fully understand binary sebab multi component dia complicated sikit. Sekiranya you tak faham binary, dia susah sikit untuk multi component. So, hopefully you boleh buat revisions lah untuk this topic. Alright class, thank you very much for your attentions. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor.